Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Jita Hashkim binti Hairani, nombor kat metrik AA200791. Dalam video ini, saya dan rakan sekumpulan saya yang diketuai oleh Jun Lim Jiaji dan dianggotai oleh Ismail bin Yusof, Khairul Arif Hakimi bin Khairul, Izul Adin bin Zainuddin akan membentangkan kajian harian kami di Stadium BTHM Kampus Pagoh. Stadium merupakan sebuah binaan yang digunakan untuk mengendalikan acara-acara sukan seperti bola sepak, hoki, acara olahraga dan sebagainya. Di dalamnya terdapat lapangan atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk bagi penonton. Skop kajian kami ialah Stadium Kampus UTHM Pagoh yang bertempat di Shared Facilities Hub Pendidikan Tinggi Pagoh. Stadium Kampus UTHM merupakan satu-satunya stadium yang boleh digunakan untuk acara sukan di Shared Facilities Edu Hub Pagoh. Kami memilih tempat ini setelah mendapati terdapat beberapa hazard yang dapat meningkatkan risiko kemalangan di sana. Oleh itu, objektif kajian kami adalah yang pertama, mengenal pasti hazard yang terdapat di Stadium Kampus UTHM Pagoh. Kedua, menentukan nilai likelihood dan severity untuk setiap hazard yang dikenal pasti. Dan yang ketiga, menetapkan jalan penyelesaian bagi setiap hazard yang wujud di Stadium Kampus UTHM Pagoh. Konsep risk matrix digunakan dalam kajian ini untuk menentukan pelbagai tahap risiko sebagai likelihood dan severity. Terdapat 5 peringkat penilaian bagi severity dan likelihood. Setiap peringkat likelihood akan dikalikan dengan peringkat severity untuk membentuk tahap hazard sama ada tinggi, sederhana atau rendah. Nilai 1 hingga 4 merupakan tahap rendah. 5 hingga 12 pula adalah sederhana, manakala 13 hingga 25 merupakan tahap tinggi. Bagi risiko tinggi, perhatian pengurusan atasan amat diperlukan. Manakala risiko sederhana, perancangan kawalan dan tindakan segera perlu dilakukan. Dan seterusnya pula pada tahap rendah, peraturan prosedur dan tanda diperlukan. Assalamualaikum, nama saya Ismail bin Yusof. Saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu fasa permulaan, fasa pengumpulan data dan fasa akhir. Yang pertama ialah fasa permulaan. Fasa permulaan ialah fasa yang menimbulkan persoalan untuk kajian ini. Antaranya ialah apakah hazard yang terdapat di stadium tersebut. Yang kedua, apakah langkah-langkah yang perlu dibuat untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Yang ketiga, siapakah yang bertanggungjawab untuk menangani masalah tersebut. Bagi fasa pengumpulan data, kami menggunakan carta alih untuk mengenal pasti risiko dan langkah kawalan dalam setiap acara dalam carta alih. Carta alih ini menunjukkan perjalanan bagi seorang pelajar yang ingin melakukan senaman di Stadium UTHM Pagoh. Berdasarkan carta alih ini, penilaian risiko bermula sejurus kita melalui laluan utama pada bahagian tengah stadium. Stadium ini yang menyediakan tangga pada bahagian tempat duduk penonton. Tangga tersebut mempunyai permukaan yang tidak rata dan juga retak. Selain itu, di kawasan tempat duduk penonton juga terdapat tiang yang mempunyai bucu yang tajam. Di samping itu, terdapat juga lampu yang digantung di bahagian bumbung stadium dengan rantai yang sudah berkarat. Ini menimbulkan masalah apabila pelajar ataupun penonton tersebut boleh terdedah kepada kecederaan pada bahagian badan belah atas. Apabila pelajar ingin menggunakan trek larian di stadium tersebut, pelajar berkemungkinan akan mengalami kecederaan fizikal. Hal ini kerana terdapat batu yang menonjol, divider yang putus dan pipe yang berada berdekatan trek larian. Seterusnya, terdapat juga penutup longkang yang tidak sempurna yang boleh menyebabkan pelajar mengalami kecederaan pada bahagian badan belah bawah. Aktiviti berakhir setelah pelajar menghabiskan senamannya. Seterusnya, fasa terakhir dalam metodologi iaitu fasa akhir. Selepas kami mengumpulkan semua data, kami menjadualkan data tersebut ke dalam jadual hierarki. Sekian daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Jun Lim Jiaji. Sektor ini adalah berkaitan dengan keputusan dan perbincangan. Lokasi yang dipilih oleh kita adalah Stadium Kampus UTHM Pagoh.
Disebabkan pandemik COVID-19, Hari Sukan tidak dapat diadakan. Jadi, hazard dalam kajian tersebut dikenal pasti berdasarkan rutin pelajar menjalankan aktiviti senaman di stadium kampus UTHM Pago. Gambar-gambar telah diambil sebagai bukti dan akan digunakan untuk membuat analisis. Hazard pertama adalah tangga yang tidak sama rata dan ia dikategorikan sebagai hazard fizikal. Seperti yang anda boleh nampak dalam gambar tersebut, tangganya adalah tidak selari dengan lantai. Jadi, jika orang berjalan pada tangga tersebut, orang tu senang untuk menghilangkan keseimbangan dan mungkin akan terjatuh. Risk rankingnya adalah sederhana. Hazard kedua adalah tangga retak dan ia dikategorikan sebagai hazard fizikal. Jika anda zoom in pada gambar tersebut, anda akan nampak retakan kecil pada tangga tersebut. Jadi, kita risau pada masa yang panjang, tangga tersebut akan runtuh dan menyebabkan orang cedera. Risk ranking kepada hazard tersebut adalah rendah. Hazard ketiga adalah bucu konkrit yang tajam. Ia dikategorikan sebagai hazard fizikal. Kalau ada orang terkena ataupun terjatuh pada bucu tersebut, orang itu akan berluka. Risk rankingnya adalah sederhana. Hazard keempat adalah lubang saluran air yang hilang pelitup. Ia dikategorikan sebagai hazard fizikal. Orang akan terjatuh jika terpijak pada lubang tersebut dan disebabkan ia tiada pelitup, saluran tersebut adalah senang untuk disumpat oleh barang besar. Risk rankingnya adalah rendah. Hazard kelima adalah rantai besi yang menggantung lampu berkarat. Ia dikategorikan sebagai hazard fizikal. Kami risau rantai besi yang berkarat ini akan patah pada sesuatu hari dan lampunya akan jatuh pada penonton di bawahnya. Risk ranking bagi hazard tersebut adalah sederhana. Itu sahaja daripada saya. Saya akan pas kepada ahli kumpulan saya, Khairul. Untuk hazard yang keenam ialah lubang saluran air yang disumbat oleh daun. Jenis hazard ialah jenis biologikal dan akibat yang akan berlaku ialah air bertakung dan menyebabkan Aedes bertelur. Dan disebabkan telur Aedes tersebut, orang yang berada di persekitaran tempat itu boleh mendapat demam denggi. Jadi risk ranking untuk hazard ini adalah pada tahap medium. Untuk hazard yang ketujuh ialah batu menonjol. Jenis hazard ialah hazard fizikal dan akibat daripada hazard tersebut ialah orang boleh terjatuh akibat daripada terlanggar batu tersebut. Dan risk ranking untuk hazard tersebut ialah pada tahap low ataupun rendah. Dan hazard ke-8, menutup longkang yang tidak sempurna. Jenis hazard ialah hazard fizikal dan akibat daripada hazard tersebut adalah orang akan terjatuh ke dalam longkang. Dan risk ranking untuk hazard tersebut ialah pada tahap medium. Jadi untuk hazard yang ke-9 ialah divider antara trek dan padang rumput yang terputus. Jadi jenis hazard ialah hazard fizikal dan akibat daripada hazard tersebut ialah luka serius apabila orang terjatuh di trek. Risk ranking untuk hazard ini ialah pada tahap medium. Dan hazard yang terakhir, hazard yang ke-10 ialah pipe yang duduk di atas trek. Jenis hazard ialah jenis hazard fizikal dan akibat daripada hazard tersebut ialah orang akan terjatuh apabila terlanggar pipe tersebut. Jadi risk ranking untuk hazard ini adalah pada tahap medium. Jadi untuk bahagian discussion ataupun perbincangan, berdasarkan jadual yang dinyatakan, kesemua 10 hazard telah diklasifikasikan berdasarkan rating mereka dalam pengiraan risiko. Memandangkan kebanyakan risiko adalah pada tahap sederhana dan rendah, setiap hazard tidaklah terlalu berbahaya kerana tiada risiko yang berada pada tahap tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzul Adin Zainuddin dan sekarang saya akan membantahkan tentang kaedah penambahbaikan. Okey. Yang pertama, tangga yang tidak sama rata. Kami menggunakan control measure, engineering control dengan menggunakan simen untuk meratakan kawasan yang tidak rata. Seterusnya, pada tangga yang retak, kami menampung kembali tangga yang retak itu dengan simen. Okey, untuk seterusnya, bucu konkrit yang tajam, kami menggunakan control measure engineering control dengan meletakkan penutup plastik pada bucu yang tajam. Okey, pada lubang saluran air yang hilang pelitupnya, kami mengesyorkan pihak sukan rekreasi perlu sentiasa memeriksa dan menggantingkan penutup saluran air yang
hilang, supaya yang hilang dengan membeli yang baru. Okey, untuk rantai besi yang menggantung lampu itu yang sudah berkarat, kami mengesyorkan menggunakan rantai besi yang tahan karat ataupun stainless steel. Seterusnya, lubang saluran air yang tersumbat dengan daun. Kami menggunakan control measure dengan cara admin control supaya pihak sukan rekreasi perlu membuat pembersihan dan pantauan di saluran air yang tersumbat itu. Okey. Pada batu yang menonjol di tengah padang pula, kami menggunakan control measure elimination dengan mengalihkan batu tersebut jika sudah tidak digunakan. Dan untuk penutup longkang yang tidak sempurna, kami mengesyorkan menggunakan penutup longkang yang lebih sempurna dari segi panjang dan ketahanannya. Ini adalah dari kaedah engineering control. Okey, divider antara trek dan padang rumput yang putus juga adalah satu hazard. Jadi kami mengesyorkan menyambungkan divider yang putus itu dengan menggunakan skru ataupun welding kembali divider itu. Ini adalah cara engineering control. Okey, yang akhir sekali, pipe yang duduk di atas track. Ini adalah cara admin control dengan pihak sukan rekreasi perlu sentiasa membuat pantauan di track tersebut supaya tiada lagi objek yang berbahaya di atas track itu. Okey, untuk kesimpulan pula, apa yang kami dapat simpulkan dari aktiviti kami iaitu keselamatan di kawasan rekreasi dan tempat aktiviti sukan berlangsung seperti kawasan kajian kami iaitu Stadium UTHM Pagoh perlu dititik beratkan kerana ramai orang yang akan datang ke sana pada waktu pagi, pada waktu petang untuk berekreasi dan membuat aktiviti di sana. Jadi keselamatan di sana perlu terjaga. Okey, yang akhir sekali adalah pihak yang berwajib perlu menjaga dan mengambil tindakan supaya dapat menjaga keselamatan dan kebajikan pelajar dan pengunjung ke stadium itu supaya tiada apa kemalangan yang serius berlaku di sana. Dan bukan saja pihak yang berwajib perlu menjaga keselamatan di sana, kita sebagai pelajar juga perlu menjaga keselamatan kita di sana supaya kita tiada berlaku kecederaan pada diri kita dan kemalangan yang serius yang akan berlaku di sana. Okey, itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.